Selamat sejahtera kepada Cikgu Sarojini dan para pembahasa. Saya nama Cheng Wenkang. Saya ialah Dewan Speaker untuk pembahasa hari ini. Dalam projek NPU 2213 Bahasa Kebahasaan, kami akan menerima topik yang diminati ialah kerja kerajaan vs kerja swasta. Apakah bila untuk pergaduan? Saya akan kekal kecuali dan tidak beras sebelah semasa berbahasa. Hanya beberapa minit untuk menyatakan filem ini. Kita apabila Bengkulas menyatakan pendapatnya, wakil lain mesti berdiam dari harap muluk bahawa membahasa mestilah tidak melibatkan watak lawan agama dan budaya sesuatu kaum dan menggunakan isu sensitif. Sekarang marilah kita fahami berbahasa hari ini. Pada ahli penyangkut adalah Ong Keng Hock, Shifulin, Liao Yongchen. Pada pembakan ialah Chen Junho, Neo Kahui dan Sherry Lai. Saya akan mulakan hari ini dengan menjemput yang pertama penyokong. Perbincangan berwakili Ong Keng Hock. Terima kasih. Nama saya Keng Hock, saya watak kerajaan. Saya cakap 3 faedah bekerja dalam kerajaan. Yang isi 1, subsidi rumah sebagai penjawat awal anda layak mendapat anuan perumuhan kurus. Bagi orang yang bekerja dapat mengurangkan perbelanjaan penginapan bermakna banyak beban telah dikurangkan. Inilah faedah pekerjaan kerajaan. Yang isi 2. Saya nama Daniel Chan, saya membantah pandangan di atas. Pembangkangan 1, isi 1 kelegaan kerajaan di sektor swasta. Perundingan gaji. Jika anda bekerja di sektor swasta, anda mempunyai kuasa untuk memilih gaji anda. Anda mempunyai kebebasan untuk membentukkan nilai harga untuk sendiri. Seorang juga boleh berunding dengan HR atau berjumpa dengan bos sekiranya anda tidak berpuas hati. KWSP syarikat yang mempunyai lebih daripada 5 pekerja mesti mencarum KWSP untuk setiap pekerja. Jadi anda tidak perlu risau lagi tentang perlindungan simpanan anda di masa hadapan. Jika syarikat anda tidak mahu mencarum KWSP untuk anda boleh menghantar aduan kepada pejabat buruh. Komitmen kerjaya penting sektor swasta sangat mementingkan disiplin dan komitmen pekerja. Jika anda ingin kekal dalam sektor swasta untuk masa yang lama, anda perlu sentiasa bekerja mencapai matlamat syarikat dan menggagalkan KPI yang baik. Cuti yang diperuntukkan tak adalah sebanyak mereka yang bekerja di sektor kerajaan, namun faedah cuti tetap diperuntukkan seperti yang telah disyariatkan oleh Jabatan Buruh. Terima kasih, thank you. Nama saya Liao Cheng. Saya tidak bersetuju dengannya. Saya rasa kelebihan kerajaan adalah COLA. Dalam konteks Malaysia penyasuan kos sara hidup, COLA memegang peranan penting dalam memenuhi keperluan pekerja dan mengekalkan daya beli mereka. Di Malaysia, keperluan pokok seperti makanan, pengangkutan, perumahan dan perubatan semakin meningkat disebabkan oleh inflasi dan perubahan dalam ekonomi tempatan serta global. Bagi mengatasi isu ini, sesetengah majikan di Malaysia mungkin menyatakan peruntukan COLA dalam kontrak pekerjaan. Ini membenarkan mereka menyesuaikan gaji dan faedah secara berkala, biasanya berdasarkan kepada indeks yang mencerminkan perubahan kos sara hidup. Selain itu, pekerja juga boleh memperjuangkan penyesuaian COLA semasa rundingan gaji untuk memastikan
mereka mendapat pembahasan yang mencukupi. Perusahaan ini penting itu memastikan keadilan dalam pembahasan pekerja dan menjaga kestabilan ekonomi jangka panjang di Malaysia. Isi 2. Menaikkan gaji. Kerajaan Malaysia mempunyai pelbagai alasan untuk menaikkan gaji secara meluas dalam kalangan pekerja. Salah itu alasan utama adalah untuk memperbaikkan taraf hidup rakyat. Dengan memberikan peningkatan gaji, pekerja akan dapat memperoleh lebih banyak sumber kewangan yang membolehkan mereka membeli barangan. Terima kasih. Namanya Nyo Cafe. Saya ialah pembangkang. Isi 1, flexibility dalam lingkungan kerja serta swasta memberikan karyawan kesempatan untuk mengambil jawab mereka dengan lebih leluasa. Dengan adanya fleksibilitas ini, pekerja dapat menciptakan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional mereka. Misalnya, mereka dapat bekerja dari rumah atau menyesuaikan jam kerja sesuai dalam kebutuhan mereka. Ini memungkinkan mereka untuk menghadiri keperluan keluarga, mengambil cuti atau mengejar pendidikan tambahan tanpa harus terlalu khawatir tentang keterbatasan waktu. Fleksibilitas ini dapat meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan karyawan serta meningkatkan produktivitas kerana mereka dapat bekerja dalam kondisi yang lebih nyaman. Terima kasih. Nama saya Syifuling. Saya membantah pandangan di atas. Hari ini saya bagi 3 faedah bekerja dalam kerajaan. Isi 1, gaji dan faedah yang menarik. Sistem upah dan imbuhan untuk kaki tangan kerajaan juga dikenali dengan kelebihan yang menarik. Secara umum, gaji dalam kerajaan cenderung lebih tinggi berbanding swasta. Selain daripada itu, terdapat berbagai faedah seperti elok cuti tahunan yang mencukupi, perkhidmatan perubatan, perlindungan, insurans dan faedah persaraan yang disediakan. Keistimewaan ini membantu menarik bakat terbaik ke dalam perkhidmatan awam dan memberikan kajian yang komprehensif kepada kaki tangan kerajaan. Dengan kombinasi gaji yang berasing dan pekerja faedah yang menyeluruh, sistem upah ini menjadikan kerja dalam kerajaan sebagai pilihan yang menarik bagi individu yang mencari kestabilan kewangan dan kebajikan menyeluruh. Nama saya Shobilai. Saya tidak bersetuju dengan pandangan Anda. Kerja swasta kelebihan adalah ruang kerja yang kondusif. Ruang kerja yang kondusif memerlukan kombinasi elemen-elemen seperti pencahayaan yang baik, peralatan dan perabotan ergonomis, kebersihan dekorasi yang
menyemangati koneksi internet yang stabil, zonasi yang jelas, tata letak division, pengurangan gangguan, peningkatan udara, waktu istirahat yang terjawab, ketersediaan perlengkapan kerja dan komunikasi yang efektif. Terima kasih kepada dua pendapat atas rumusan mereka. Sekarang saya mengumumkan pasukan yang menang untuk berbahasa hari ini. Pasukan yang menang dalam berbahasa hari ini ialah penyokong. Kerana hujan dan analisis mereka tentang apa yang ditawarkan oleh pertempatan hari ini. Penyokong pasukan itu adalah pasukan yang menangi berbahasa hari ini. Berbahasa telah selesai dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua berbahasa yang berbahasa pada hari ini dan mereka yang mengambil bahagian dalam berbahasa hari ini. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang menyertai berbahasa hari ini. Terima kasih.